melainkan kelompok kecil penguasa di atas. Oleh demikian, kalau kita lihat dalam Islam, dia masih bagi ruang menjadi, kalau kita kata penguasa kapital, jadi kapitalis, boleh. Tetapi kerana sistem itu tidak mengizinkan rasuah, monopoli, pengumpulan kekayaan golongan kecil dan memiskinkan yang ramai, itu dia mampu menjadi the third pillar. Ini yang dibicarakan sekarang dalam buku baru third pillar ni. Dia menjadi begitu sebab dia bagi ruang kapitalis, tetapi tidak sehingga boleh bagaimana boleh orang yang jadi kaya-kaya mahakaya ni sebenarnya semua dapat sogokan, semua permit khas, IPP, kontrak. Kalau tidak tak jadi beliau begitu rupa. Mungkin exceptionnya satu dua, top glove, kena getah sebegitu sementara, tapi umumnya tak jadi begitu. Tapi kita bagi dia monopoli, kemudian dia kaya raya, dia jaga golongan elit, tengok parti dia, tokoh-tokoh dia semua dapat habuan yang cukup baik, jadi tidak berani siapa sentuh. Saya ingat, kalau tak tahulah Tuan Sri ingat, masa saya Menteri Kewangan, saya pergi melawat lembaga hasil dalam negeri. Kemudian dia beritahu masa itu cukai, saya biasalah strict. Kemudian dia kata 10 toke yang paling kaya selalu bayar cukai, sukar bayar cukai, dia bayar cukai tak sepenuhnya. Saya kata jalan kerja yuk. Kemudian lembaga hasil gasak betul-betul. Jadi 10 toke terbesar di Malaysia ni memang tak pernah senang dengan saya. Saya tak tahu company mana. Saya tak campur. Cuma saya kata, bagaimana kamu sanggup kutip cukai daripada orang di bawah ni, pengejar warung, kamu boleh biarkan mati bilioner, cukai itu boleh songlap sana sini. Itu sebagai contoh. Sebab itu bagi saya soal etika, akhlak dan governance itu penting. Jangan penguasa itu memihak kepada golongan kaya dan atasan dan mesti jamin keselesaan bagi yang ramai. Dan ini saya ingat kekuatan etika dan akhlak Islam. Ada. Okey, positif. Banyak lagi soalan tu. Baik. Cara Datuk Seri bercakap sebelum ni berkenaan dengan kebajikan dan sebagainya, dia menimbulkan, terutama selepas COVID ni, kita tahu akan banyak bentuk bantuan yang perlu disampaikan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama, sewaktu PH dulu, dia telah hapuskan salah satu punca pendapatan yang penting pada negara, iaitu GST. Timbul persoalan sekiranya Datuk Seri menjadi PM, bagaimana untuk tingkatkan pendapatan? Adakah GST ni perlu dibawa semula ataupun ada cukai lain, cara lain? GST itu dicadang semasa saya Menteri Kewangan. Dan saya kaji pengalaman Canada, New Zealand yang menjalankan dengan baik. Tetapi dalam masa itu saya menangguhkan. Saya akui GST adalah sistem percukaian yang dianggap paling telus, the most transparent taxation system. Tetapi saya kata, mengapa saya ambil keputusan menangguhkan pada ketika itu? Kerana pendapatan kalangan rendah itu terlalu rendah. Jadi dia patut ada threshold. Maknanya katalah pendapatan masa itu kita fikir kalau cecah RM3,000 minimum, itu bolehlah kita mula GST. Tapi masa itu kita belum bersedia sebab itu semata-mata. Saya kata kita harus tangguh sehingga keadaan ekonomi itu, masa itu ekonomi masih segar kan. Saya kata kalau bagi dalam mungkin 5-6 tahun, itu dah ekonomi meningkat dan gaji minima pun meningkat, kita boleh. Sebab bila kita gunakan transparent taxation system across the board, yang tak nampak, sebenarnya semua bayar ni. Orang miskin semua kena bayar. Kerana dia dipindahkan daripada ad source, dia sistemnya transparent. Itu sebabnya saya menangguhkan, kerana ia tidak belum lagi sampai kepada kadar minima pendapatan rakyat, kerana masuk
masih terlalu ramai yang masuk kategori miskin, dan saya percaya yang paling banyak akan terkesan adalah masyarakat desa, mana orang Melayu juga. Tetapi mungkin pada masa itu kita pindah itu agak mendadak sedikit. Dan ini menimbulkan banyak masalah ganti dan sebagainya. Ya. Apakah kita harus kaji semula? Ya. Kalaupun kita nak kenakan GST, ya, kalaupun, ya, maka mesti ada pengecualian dan syarat-syarat yang lebih ketat. Tak boleh GST seperti mana diperkenalkan, kerana walaupun kita kata pendapatan negara itu bertambah, tapi ia mendera rakyat miskin. Baik, maksudnya dia boleh dilaksanakan selepas zaman COVID. Pada Datuk Seri macam tu. Boleh dilaksanakan sebaik ekonomi itu dipacu dengan lebih meyakinkan dan pendapatan rakyat itu meningkat. Ya, dan saya tidak fikir, saya tidak fikir ia boleh dilaksanakan dalam keadaan yang segera. Ya, sorry, Prof. Yang paling penting juga, bagaimana contohnya tambahan daripada kutipan cukai itu dibagi semula. Yang itu yang paling penting, itu yang tunjangnya. Yang kutip satu hal, tapi bagaimana pengagihan, saya rasa dalam jangkaan 20 lebih bilion tambahan daripada SST itu yang perlu diberi semula dengan cara yang lebih telus, dengan cara yang saya rasa memberi impak besar kepada kesejahteraan masyarakat. Itu yang paling penting daripada apa yang lain-lain. Prof sebut betul. Dalam perbincangan kita dalam study dulu tu pun, dia kata okey, ada juga pandangan begini, ya, mengatakan, saya ingat masa tu Clifford Herbert, KSP masa tu, kalaupun kita cukai dan agak menjejaskan pendapatan golongan bawahan, kalau pulangan itu yang dikutip itu kembali kepada dia, itu kata dia itu rational basis untuk kita beri pertimbangan. Itu kena. Tapi selalunya Prof, dia tak jadi macam tu lah. Tapi itu very important basis. Kalau kita tekan cukai sedikit, kemudian kita pulangkan kembali kepada hak dia, tak apa. Janganlah pula buat mega projek dan lain-lain yang kemudian ambil daripada rakyat, kita bangunkan projek-projek lain. Baik, Datuk Seri, 3 institutional reform yang Datuk Seri rasa bergerak ke hadapan Malaysia perlu atau wajib lakukan. Institusi reform ni umpamanya kalau badan kehakiman tunggaknya mesti bebas, ya. Dan kemudian kita tengok media, ya, mesti diberikan ruang kebebasan. Itu baru boleh jadi tentang ekonomi. Tapi saya juga tekankan tentang ekonomi ini kerana institusi reform itu terlibat daripada tata kelola, tadbir urus yang lebih telus, bertanggungjawab dan dengan prinsip accountability yang kuat. Maknanya corruption ini bagi negara kita sekarang malang lah, ya. Kerajaan bertukar, silih berganti, pimpinan silih berganti, corruption tak pernah berganti. Dia memang berkesinambungan, berterusan. Jadi ini akan membebankan. Jadi bagi saya soal reform dari segi itu penting. Ia memerlukan satu kekuatan yang luar biasa. Saya percaya sebab itu di antara orang yang curiga atau tidak senang dengan saya tentang dianggap pandangan-pandangan begini. Tapi kita bukan nak mendera orang. Bukan kita ada satu sikap nak penjara orang ni, penjara orang ni. Saya tak pernah sebut begitu. Saya tak setuju. Saya tahu apa arti hidup dalam penjara. Lama. Lebih 10,5 tahun. Tak ada apa untungnya kita fikir nak dera orang. Tapi kita kena fikir pertahankan institusi. Institusi terlalu kuat sehingga mempersulit orang yang nak rasuah. Dan kalau dia buat juga, maka hukuman itu setimpal. Menyentuh dengan korupsi tu saya ada interview Tan Sri Abu Kasim baru ni. Dan dia ada pengalaman di mana apabila Perdana Menteri nak tamatkan perkhidmatan, dia boleh tamatkan begitu saja. Dan kita lihat juga pengalaman PH pun, waktu dia jadi kerajaan, dia boleh je ambil orang daripada mana-mana untuk jadi penguatkuasa atau ketua Pesuruhjaya SPRM. Artinya di sini, agensi penguatkuasa SPRM kita itu sendiri berada pada tahap yang kita kata, senang kata, dalam poket Perdana Menteri lah. Bukannya di Parlimen. Tetapi kita tidak pernah dengar usaha daripada pembangkang, daripada Datuk Seri sendiri misalnya, untuk memperkasakan
institusi, terutama SPRM itu sendiri, supaya statusnya dia tidak boleh dibuang begitu saja. Ketua KP-nya mestilah melalui proses seperti mana ketua hakim dibuang, barulah dia ada tribunal, barulah dia tidak kita kata teragak-agak untuk menjalankan penyiasatan, ataupun yang kita dengar sekarang ni banyak selective prosecution. Bagaimana pendapat tu sendiri? Setuju. Tapi kalau nak katakan saya pandang ingat, di antara sebab saya mengalami masalah dulu ialah kerana saya nak perkuatkan BPR. Kalau ingat 97, ya, kuasa menambah kuasa, dan Datuk Kasim di antara orang-orang yang masa itu membantu, ya, Datuk Zulkifli yang mengetuai pada masa itu, Datuk Syafi'i, dan tujuan kita ialah memperkuatkan. Tetapi semasa saya memangku jawatan Perdana Menteri, bila saya push agenda itu setengah pada menteri-menteri komplain kepada bos ketika itu di London. Kata Anwar ini too drastic polisi dia, dan mereka menyatakan bahawa yang paling tidak disenangi oleh menteri-menteri ketika itu adalah satu peruntukan yang menyebut sekiranya kamu memperoleh kekayaan yang agak luar biasa, kamu masih boleh didakwa atau disiasat dan didakwa walaupun 5 tahun, 10 tahun selepas kamu meninggalkan jawatan. Kalau dapat dikesan, faedah dan kekayaan itu diambil melalui rasuah semasa kamu berkuasa. Ini bagi saya penting sebab BPR masa itu, Bukasib dan kawan-kawan lain memberi maklumat kepada saya, kerana setengah orang dia cerdik, dia ambil dikumpul satu tempat. Bila dia dah pencen, barulah dia tunjuk kemewahan dia. Ini peruntukan itu kemudian dibatalkan, ya, setelah saya pun dikeluarkan. Tapi bagi saya, dan saya bagi 3 sebab. Saya belajar pengalaman Hong Kong Anti-Corruption Commission. Satu, peruntukan kewangan, undang-undang yang kuat. Kedua, tenaga profesionalisme menguruskannya dengan upah yang mencukupi dan dana yang mencukupi. Dan ketiga, menjamin kebebasan dan keupayaan ruang dan kuasa untuk mendakwa. Jadi bagi saya SPRM itu satu yang kuat. Janganlah minta saya pertahan perubahan yang berlaku semasa PH, itu luar daripada keputusan saya. Saya juga tidak setuju selective prosecution. Ada orang petikai, dia kata, oh, rasuah ini satu je. Kalau banyak pimpin UMNO, rasuah. Kalau pimpin lain, tidak. Ini tak betul. Kalau rasuah, dia tidak terikat dengan parti dan kedudukan. Ya. Jadi ada orang kadang-kadang, oh ini saya nak lunakkan, kata, itu kita mesti konsisten. Ya. Kita tak boleh ambil tokoh umpamanya, saya tahu sangat yang dulu, ya, dia kalau kita komplain yang melibatkan orang-orang masa itu dalam PH, itu dipadamkan walaupun kekayaan yang melimpah ranah, semua orang tahu, satu negara tahu, satu menteri yang sangat kaya, ya, tetapi dipadamkan. Ini yang saya anggap satu dasar yang tidak telus, dan saya setuju oleh yang demikian. SPRM itu mesti diberikan kekuatan dan wewenang yang cukup. Kemudian kedudukan seperti mana yang adalah agenda reformasi asal, ya, SPRM itu mesti bertanggungjawab kepada Parlimen dan tidak kepada Perdana Menteri. Jadi ini pandangan saya lah, walaupun mungkin ada yang boleh mempersoalkan, ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, persepsi atau realitinya, ya, Perdana Menteri di negara kita ni mempunyai kuasa yang sangat besar. Apa pendapat Datuk Seri mengenai perkara ini? Ya, peruntukan kuasa itu cukup besar. Tu pun tak cukup lagi, nak buat darurat lagi. Tak. Aneh bin ajaib, ya. Ya, maknanya dalam soal pelantikan tempat SPRM, betul. Sebab itu kita kena
Perdana Menteri memanglah kuasa dengan perlembagaan memang ada, tetapi kita harus berikan pertanggungjawaban itu kepada badan-badan lain, ya. Umpamanya seperti yang dilakukan dalam Badan Kehakiman, ya, pelantikan itu adalah sikit imbangan, dan kemudian SPRM kalau boleh diserahkan kepada Parlimen sebagainya. Jadi kurang-kurangnya dibahas secara terbuka, jadi orang akan lebih teliti di situ. Tidak semestinya jaminan macam di Amerika, walaupun Kongres ada prosesnya, tetapi tidak terjamin. Macam di Amerika dia kata tidak ada sangat corruption terang-terang, tetapi dia kata K-Street itu dia panggap institutionalized corruption. Orang yang kaya yang melobi gunakan lobbyist, PR consultants di K-Street. Jadi kita kena elak. Sebab itu saya ingat Fukuyama guna ungkapan yang sangat baik, democratic accountability. Kalau nak cakap soal demokrasi, tidak ada pertanggungjawaban, tak jalan juga. Baik, Datuk Seri, kita lihat dalam susu galur pemimpin besar Melayu, mereka ada gagasan tertentu. Misalnya Burhanuddin Helmi dengan Melayu Islam, Ahmad Mustamab dengan Melayu Raya. Datuk Seri sendiri yang kita kenali sebagai antara pemimpin Melayu yang gagah melontarkan gagasan. Apa grand design atau gagasan Datuk Seri untuk rakyat Malaysia ni bergerak ke hadapan? Saya mudah je, tak ada gagasan besar-besar. Ya, pimpinan itu punya tanggungjawab menjamin negara ini aman dan menjamin keadilan bagi semua. Ya. Ekonomi, politik, sosial. Ya. Kerana ada agak mengecewakan bila negara dengan khazanah ini ranah kekayaan tidak dapat menjamin peluang secukupnya. Ya. Kalau John Rawls sebut tentang keadilan apa? Fairness. Kadang-kadang saya juga bahas orang cakap macam meritokrasi. Ini ada sikit terkait lah ini. Meli Profesor mungkin boleh teliti dalam hal ini. Ada buku baru sebenarnya dalam review Times Literary Supplement saya baca pagi tadi, ya. Meritokrasi pada prinsipnya bunyi enak, betul. Orang yang paling cerdik diberi. Tapi cakap meritokrasi dalam sekolah, keadaan sekolah yang tak ada connectivity. You cakap meritokrasi dengan kemudahan yang asas tidak ada di Ulu Temeling. Jadi kena imbangi. Sebab itu bila John Rawls sebut, ya, lebih penting dari meritokrasi itu justice and fairness. Kalau kita tak fair, jangan bercakap soal meritokrasi berlebihan. Saya tegur juga tengah kawan-kawan saya ni termasuk dalam Pakatan Harapan yang kadang-kadang terlalu obses. Ini yang dianggap urban elite, elit bandar yang tidak menjejak kaki di bumi nyata. Yang saya sebut kadang-kadang di kalangan Melayu pun ada yang cakap begitu. Dia tercabut dari akar budaya sendiri. Cakap agama tidak mahu, cakap soal budaya tidak boleh, bahasa diremehkan, dan bila bercakap hanya soal merit. Yes, tidak boleh kita pertikaikan soal merit. Di kalangan yang keadaan yang sama, maka orang terbaik. Tetapi kalau cakap meritokrasi sebagai falsafah negara, ini akan memporak-perandakan negara dan menzalimi rakyat terbanyak. Jadi bagi saya, kalau ikut gagasan saya itu hanya menjamin supaya beri keadilan. Hentikan kebobrokan, kebejatan yang terlalu menjadi amalan dan budaya negara kita. Ya, jadi kalau kita betul teranglah Datuk Seri, ya, lihat kepada keberadaan masyarakat kita di kampung-kampung, meritokrasi is yes one, tapi saya masih percayalah the positive affirmative itu masih diperlukan. Ya, positif afirmatif, ya, walaupun kita itu bukan satu kaum saja, siapa saja rakyat Malaysia yang kalau perlu dibantu, saya rasa itu perlu kita lakukan. Ya, kalau itu dengan dilakukan dengan jujur, saya rasa orang tak persoalkan. Ya. Prof, kerana menyentuh soal bagi saya yang juga basic, sebab orang mempertikai bila saya sebut saya minta review dasar ekonomi baru, dan saya rasa beberapa aspek itu tidak relevan, ya.
Tetapi dia samakan dengan menolak affirmative action. Tak betul. Mana mungkin satu negara di mana kemiskinan itu parah, kesenjangan itu terus membengkak, kita tinggalkan affirmative action. Affirmative action itu bagi saya sangat perlu untuk menjamin perimbangan dan keadilan bagi semua. Malah kalau tanya saya, kalau aspek kemiskinan, itu affirmative action jauh lebih kuat dari yang pernah kita lakukan. Kalau insya-Allah kalau saya diberi ruang, saya tidak mau tolak ansur bab itu. Tetapi apa bedanya dengan kadang-kadang pandangan yang kadang saya dengar? Ialah kalau orang itu miskin bagi saya. Kalau ada dia tidak seperti mana Prof sebut, dia tidak memilih kaum, ya, kita bantu. Dan memang kebetulannya majoritinya Melayu dan Bumiputera. Ya, ada kelompok-kelompok India di estate atau beberapa keluarga Cina di bandar. Ya, itu kita bantulah. Tak rugi kerana kita bagi harapan bahawa negara ini milik semua. Ini yang kadang-kadang orang sini, saya dikata pasal Anwar ni sebut anak Melayu, anak saya, anak Cina, anak saya, anak Iban, anak saya. Kadang dia padam tak anak Melayu, anak saya. Dia sebut anak Cina, anak saya, anak Melayu, mana itu? Itu politik lah, Prof. Tapi yang sebenarnya, I am very appreciative, thankful. Sebab you sebut itu bagi ruang pada saya. Kemudian orang dapat nilai. Dia boleh setuju, boleh tak setuju. Tapi jangan melemparkan tuduhan yang tidak berasas. Baik, daripada penjelasan Datuk Seri beri tadi berkenaan dengan soal masyarakat zaman COVID ini, soal affirmative action, dan soalan besar di hadapan kita ialah berkenaan kompetensi kepimpinan kita ni. Dengan whole range of mess yang berlaku sekarang, dengan soal monopoli yang Datuk Seri sebut tadi tu, bagaimana Datuk Seri rasakan di generasi akan datang ini kompetensi politik kita itu dapat diteruskan dalam menapis, menolak perkara-perkara yang menjadi asas kepada masyarakat di negara kita ni, seperti affirmative action dan sebagainya itu. Dia seperti juga dalam dunia akademik atau ekonomi, politik pun begitu juga. Sistem itu tidak boleh mempertahankan mediocrity, ya. Apatah lagi yang blatantly corrupt ataupun incompetent, ya. Mana-mana sistem, saya tidak sebut tentang secara khusus, ya, tapi secara umumnya prinsip begitu. Selama dulu Herman Kahn pernah menulis, ya, tentang yang futuristik ini, bahawa politik ni dah menjadi satu profession yang paling tidak karismatik dan moral yang paling rendah. Low, uncharismatic, low moral profession. Ya. Ini lama disebut dulu. Ya. Sebab itu kita harus merasa bertanggungjawab, memberi ruang kepada anak-anak muda, mendidik mereka. Ada yang mengatakan, oh, kita bagi ruang pemuda dan sebagainya. Tapi kena ingat, dia ruang kadang lebih cepat korup, lebih cepat nak jadi datuk. Ya. Umur 20-an mesti nilainya dah begitu rupa, ya. Jadi dia bukan melatih idealism, bukan latih kerangka perjuangan. Sebab itu Tuan Sri yang menyebut tentang tanggungjawab, ya, seperti mana juga dunia akademik, orang baru-baru ni ada juga yang kontroversi bab itu. Tapi dia saudara anggap ni sebagai satu challenge, sentiasa mengangkat academic excellence. Tapi dalam politik pun sama juga, ya. Dalam politik, kalau kita tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk menilai pimpinan politik dan prestasi mereka, ini jadinya, iaitu kita menampilkan tokoh-tokoh yang sangat simplistik dan bagi saya mediocre betul-betul, ya. Tidak mampu umpamanya menangani masalah, tidak study subject matter dengan serius, menjadi menteri, ya, atau ketua dalam bidang mana-mana GLC, itu satu tanggungjawab besar. Dia memerlukan masa yang panjang untuk belajar, mendengar, menilai. Dia mesti ada sedikit humility, ya. Tawaduk tu ada. Ini jadi menteri 1 hari 2 hari buat kenyataan macam-macam, lentang pukang dasar. Jadi ini kerana tidak diasuh berpolitik. Kita telah melewati masa 1 jam lebih sekarang ni. Saya ingin beri peluang untuk Datuk Radwan, kalau ada soalan lagi.
Okey, kita mengucapkan banyak terima kasih Datuk Seri. Ya, saya anggap ini bukan satu-satunya sesi dengan kita. InsyaAllah kita akan susulkan lagi ya. Dengan saya rasa banyak lagi perkara-perkara yang nak dikongsikan tu. Yang saya rasa boleh kita manfaatkan bersama. Jadi warga akademik mengucapkan banyak terima kasih. Kami sangat menghargai pelibatan Datuk Seri untuk sama-sama melihat Malaysia lebih maju jaya dan boleh menjamin kesejahteraan masyarakat seterusnya. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk. Izin saya singgung sikit, bukanlah umpamanya saya dengan segala rendah diri menyatakan bahawa peranan tenaga akademik dan cendekiawan termasuk dari profesor itu penting, dan saya akan sangat beruntung kalau Prof Radwan dan teman-teman ya dapat memberikan sedikit waktu dan ruang untuk memberikan ya input, cadangan ekonomi ataupun isu sosial, isu yang spesifik yang lain-lain untuk saya manfaatkan dalam membantu saya untuk dan juga perjuangan kita umumnya ya. Dan dia tidak terikat dengan parti betapa, saya tak ada masalah itu. Tapi saya ingat kalau sudilah saya harap dapat kerjasama. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri. InsyaAllah cadangan tadi kita sambut sebab kita rasakan pendapat dan idea Datuk Seri itu sentiasa berguna pada masa akan datang untuk masyarakat kita. Sekian dulu daripada kami. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri dan juga Prof Datuk Radwan kerana mengambil bahagian bersama kita dan berkongsi pandangan dan idea demi untuk membangunkan, untuk melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang sejahtera pada masa akan datang. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.